Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Virus kongsi gambar lucah diterima pengadu. Pengasas Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, MRM, Firdaus Wong memberitahu Mahkamah Magistrate Tenom bahawa saksi pertuduhan pertama Muhammad Fairuz Abu atau Aki Fairuz Al-Jengkawi ada berkongsi beberapa tangkap layar serta gambar dikaitkan dengan seorang pengadu wanita yang identitinya tidak didedahkan. Semua gambar dan tangkap layar mesej lucah yang diterima pengadu berkenaan diberikan kepada saya menerusi aplikasi WhatsApp. Hal ini lepas Aki memaklumkan kepada saya bahawa pengadu telah menerima mesej serta gambar-gambar lucah daripada Ebet Lu. Antara adalah satu gambar kemaluan lelaki dan tangkap layar mesej lucah. Katanya ketika sesi perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwaan terkenal Ebet Lu. Firdaus berkata demikian ketika menjawab soalan yang diutarakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria. Terdahulu, Ebit pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan membabitkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan bermaksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenom antara Mac sehingga Jun 2021. Perbicaraan kes gangguan seksual yang berkaitan dengan Ebit Lu berlangsung 27 hingga 30 September. Sementara itu, Magistrate Nur Ashraf Zolhani menangguhkan prosiding hari terakhir. Kes atas perbicaraan akan disebut semula pada 20 hingga 22 Disember depan. Petikan ini dipetik daripada Cosmo Online. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pengadu enggan buat laporan polis, anggap diri orang biasa. Pakar motivasi Muhammad Fairuz Abu 37 memberitahu Mahkamah Magistrate bahawa pengadu pada awalnya enggan membuat laporan polis kerana menganggap dirinya berstatus orang biasa. Saksi pertama pendakwaan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebet Lu itu berkata dia menerima puluhan mesej menerusi aplikasi WhatsApp daripada individu yang mengaku menjadi mangsa gangguan seksual termasuk dilakukan Ebit. Terdapat salah seorang individu identiti yang tidak boleh didedahkan menghubungi pada 26 Julai pada 26 Julai 2021 sekitar 11.04 malam untuk bertanyakan maksud posting laman Facebook yang dimuat naik. Apabila saya sebut individu yang dimaksudkan itu Ebet Lu, pengadu terus berkongsi tangkap layar yang menunjukkan perbualan antara Ebet Lu dengannya termasuk hantaran gambar alat sulit yang diberikan melalui WhatsApp. Terdapat juga mangsa lain yang membuat aduan pernah menjadi mangsa gangguan seksual Ebit namun tidak mahu meletakkan nama ekoran takut tampil ke hadapan. Muhammad Fairuz berkata demikian ketika menjawab soalan Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zolhani pada prosiding hari pertama perbicaraan Ebet Lu. Beliau turut memberitahu mahkamah bahawa ada penasihat mengadu supaya membuat laporan polis walaupun enggan kerana menganggap diri hanya orang kecil dan Ebit sebagai orang besar. Muhammad Fairuz memberitahu mahkamah yang dia memaklumkan kepada pengadu yang identitinya dirahsiakan bahawa ramai lagi yang akan diganggu secara seksual oleh Ebit sekiranya ruang dan peluang tidak digunakan untuk membuat laporan polis. Bagaimanapun, Peguam Ramsing yang mewakili Ebit membantah jawapan saksi tersebut ekoran berpandangan jawapan bayangkan berapa ramai lagi yang akan diganggu oleh Ebet Lu bersifat tuduhan yang tidak mempunyai bukti. Menurutnya, jawapan itu tidak boleh direkodkan kecuali jika ada bukti laporan polis. Zahida membalas bantahan Ramsing dengan menyatakan apa yang dikatakan saksi adalah perbualan antara dia dengan pengadu. Muhammad Fairuz memberitahu mahkamah lagi, laporan polis akhirnya dibuat oleh tertuduh dan dia telah dipanggil untuk memberi keterangan.
Saya juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi diambil kenyataan oleh polis dan telefon jenama OnePlus telah diserahkan kepada polis. Ebit didakwa atas 11 pertuduhan melibatkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp pada 18 Februari lalu. Perbicaraan kes gangguan seksual yang dikaitkan dengan Ebit berlangsung selama 4 hari sehingga hari ini iaitu 30 September. Ebit Liu difahamkan ia bagi membolehkan mahkamah menyambung pemeriksaan balas membabitkan saksi berkenaan. Prosiding perbicaraan kes gangguan seksual Ebit memasuki hari keempat hari ini sebelum tarikh baharu perbicaraan ditetapkan. Sementara itu, Ebit tiba perkarangan mahkamah kira-kira 9.20 pagi ditemani peguam dengan menaiki kereta jenis pancuan 4 roda Toyota Land Cruiser warna hitam. Terdahulu, dakwaan terhadap Ebit dilakukan susulan laporan polis yang dibuat pada 7 Ogos tahun lepas. Ebit pada 18 Februari. Ebit pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan membabitkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenom antara Mac sehingga Jun 2021. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Muhammad Fairuz dipanggil semula menjadi saksi perbicaraan Ebit Liu. Berita sepenuhnya. Mahkamah Magistrate Tenom di sini hari ini dijangka memanggil semula saksi pendakwaan pertama Muhammad Fairuz Abu bagi perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu. Difahamkan ia bagi membolehkan mahkamah menyambung pemeriksaan balas membabitkan saksi berkenaan. Prosiding perbicaraan kes gangguan seksual Ebit memasuki hari keempat hari ini sebelum tarikh baharu perbicaraan ditetapkan. Sementara itu, Ebit tiba perkarangan mahkamah kira-kira 9.20 pagi ditemani peguam dengan menaiki kereta jenis pancuan 4 roda Toyota Land Cruiser warna hitam. Terdahulu, dakwaan terhadap Ebit dilakukan susulan laporan polis yang dibuat pada 7 Ogos tahun lepas. Ebit pada 18 Februari. Ebit pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan membabitkan hantaran gambar serta perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang melalui aplikasi WhatsApp. Semua kesalahan itu didakwa berlaku ke atas seorang wanita Melayu di daerah Tenom antara Mac sehingga Jun 2021.